من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Masalah 97. Imam yang bermadhab Syafi'i sujud tilawah, wajib makmum ikut sujud sama. Wajib makmum ikut sujud. Dalam masalah yang lalu kita bincang tentang kalau imam itu bermadhab Hanafi yang sujud ketika membaca sajadah dalam surah Shad. Yang anda bagi faham satu lagi, yang kita ada bincang tu tak sah ikut. Kalau ikut jadi tak sah. Caranya jangan sujud, berdiri, tunggu dia bangkit, sambung solat, sah ikut. Tapi kalau imam bukan mazhab Syafi'i, baca surah sajadah, surah yang lain dalam solat, sama ada solat yang baca kuat ataupun solat yang baca pelan, maka wajib kita sujud. Tapi ustaz, dia baca surah Shad tu lambai roh. Mana saya tahu? Mana? Surah Shad tak ada sujud betul. Dia baca dibaca dalam surah dalam ayat roh. Kita tak dengar. Hukumnya atas ijtihad kita. Rupanya kita ni mujtahid, boleh ijtihad. Ijtihad apa? Siapa dia sujud? Baca surah saja, ayat sajadah ni. Dia ambil surah Shad atau surah lain. Kalau kita bimbang takut baca surah Shad, sebagai contoh, ada kadang-kadang tu imam dia walaupun sembilan roh, tapi mat tu kat mulut ni dia dengar juga sikit-sikit bacaan tu. Kan dia dengar, dia dengar. So, Al-Quran dididik balil ladina kafaru fi 'izzati wa syiqaq. Contoh kita ni dah biasa dengar surah Shad tu, ingat kepala tu Shad. Jadi ketika tu kita buat keputusan aku tak ikut sujud kerana imam sujud bukan pada tempat. Okay. Adakah kita nak anggap imam itu lupa atau tidak? Tak, tak ada ingat lupa. Pasal dalam isu kalau dia baca surah Shad secara kuat, kita tak boleh sujud ikut dia, maka sama lah hukumnya. Dalam solat yang baca pelan, tak gaduh kita sujud. Kerana kalau kita yakin dia baca surah Shad, kita sujud, batal. Jadi kesimpulannya, kalau imam itu baca surah yang lain pada surah Shad, hang mazhab Syafi'i ke, Hanafi ke, Maliki ke, Hanbali ke, maka wajib kita kena ikut. Itu kesimpulannya. Jadi kita buat kesimpulan apa? Sebelum tu imam tu bayang, imam mazhab apa? Oh jenuh. Kalau kita tanya mazhab tu belum bayang ni, mazhab nak jawab mazhab apa? Kita ni Syafi'iyatul mazhab atau Syafi'iyil mazhab. Kalau Syafi'i faham sama-sama kita. Yang jadi isunya kita ambil orang mazhab lain main jadi imam tanpa kita jelaskan kepadanya ataupun dia tak faham tentang khilaf mazhab. Jadi dia dibuat benda yang menyebabkan pada pandangan mazhab Syafi'i tak sah. Sebagai contoh yang paling jelas tamam ketika sujud. Mazhab Hanafi atau Maliki waktu sujud wajib 7 anggota, tapi cara letak anggota tak sama. Kaki dia buat anok ni, dia hampak gitu ya. Kita baca. Jadi ketika itu kita sebagai Syafi'i, kalau imam buat lagu tu sah, tak sah. Betul buat kalau tak. Hak pergi mengaji Mesir kan? Dia mazhab Syafi'i. Hak jadi imam di negara Mesir, Maliki, Hanafi.
Maliki, Hanafi. Hambali ada juga, tapi Hambali ni dia panggil masjid Salafi. Apa kata orang Salafi ni tu imam ada ikut Hambali ya? Padahal Imam Ahmad bin Hanbal pun berlepas diri daripada perangai apa. Padahal ialah sampai peringkat baca sesuatu kita niat untuk penghuni kubur pun tak boleh. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal pun suruh kita baca. Ini ada nas dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi. Imam Ahmad bin Hanbal pun kata tak apa sampai. Contohlah. Jadi katalah kita pergi sembahyang, saya duduk di masjid 13 tahun kena berapa orang? Dah. Bagi kita yang mengaji khilaf mazhab, maka kita memahami yang tu sah cara dia, kita sah cara kita. Yang masalahnya geng Syafi'i semua tak pilih imam mazhab lain pada Syafi'i. Tetap perasalah Imam Sudais, imam besar Masjidil Haram di Penaman Malaysia, dalam 2 tahun lepas dia sembahyang membaca Bismillah dengan kuat. Dia sembahyang. Dia bukan nak baca Bismillah. Tak. Ni tanda kata orang tu reti. Bila orang tu reti, dia main dalam kumpulan mazhab Syafi'i, dia pun menghormati mazhab Syafi'i. Lalu dia melakukan sesuatu ikut mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab apa? Lepas bayangkan dia kita ada subhanallah. Lepas bahan bayang bagi perintahkan untuk imam duduk naik. Kau hang nak duduk, hang nak balik. Oh, kalau mazhab tu ada kat kita, balik semua. Nanti imam balik. Bagi kita lah tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahu kan? Bagi dalam dah kiri tu pakai tu. Nampak kata kalau mazhab tu duduk kat kita, jenis perangai kita pun segan dah. Orang Arab segan-segan depa pun kita tengok dia tak wirid kan. Tapi dia mai sembahyang awal. Tuan, sebelum azan dia mai dah setengah jam. Nak qomat 40 minit. Lepas azan qomat 40 minit. Jadi kalau dia tak wirid lepas sembahyang pun padan. Dia baca sejuzuk dah selesai. Sebelum dia sembahyang dengan imam, dia dah baca sejuzuk. Kita juzuk jarang-jarang saya tengok orang dan mentelaah Quran antara azan dengan qomat. Mana ada? Tambahlah nak baca Quran sebelum sembahyang. Maknanya awal betul-betul. Jarang. Maksud kita, kata penabak tu kita sabar. Ini mazhab dia. Baik. Masuk kepada tajuk malam ni. Kata musannif, jika imam yang bermazhab Syafi'i atau lainnya membaca surah As-Sajdah. Pada jemaah ni bagi surah Sajdah. Ini tak apa kan, imam duduk jam. Surah Sajdah tak ada bina. Ya kan, majlis tentuan untuk imam menghafal surah Sajdah. Tak ada bina. Setengah majlis tu kena minta tolong bina. Buat macam mana kan? Terlahat ada apa hari pun, minggu ke minggu pun lupa kan. Kadang-kadang hilang. Masa pun tak ingat. Dia baik tu bila banyak boleh ke tak? Sama-sama boleh. Atau lainnya, ini lain ke surah Sajdah. Kita ada bincang dah, tempat sujud dalam Quran ada 14. Mana-mana surah, Talaq, surah Sad. Dan sujud ia bagi tilawah. Dinamakan sujud setelah mana membaca ayat itu sebagai sujud tilawah. Dalam sembahyang pun boleh kita panggil tilawah. Luar sembahyang pun boleh kita panggil tilawah. Cuma dibezakan oleh setengah ulama, dalam sembahyang sujud sajdah, luar sembahyang sujud tilawah. Kerana dalam sembahyang ada sujud, luar sembahyang tak ada sujud. Jadi asalnya sujud tu kerana baca, tilawah baca. Sajdah ni kerana jumpa ayat sujud. Maka wajiblah makmum mengikutnya.
Jadi makmum tak boleh buat pelik. Sembahyang lohok sujud sajdah apa Ustaz? Soalannya, harus tak imam baca ayat ada sajdah? Harus. Kita ni memang tak ada sajdah. Sembahyang lohok, qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas. As-sa' wal 'asri inna a'tayna. Cuba try tengok sembahyang sak tu imam baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya tak imam pun. Sembahyang sak baca tabarakallah. Marah dia. Baca apa? Entah, orang balik kerja. Baca banyak-banyak kan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan. Nabi baca apa dalam surah dalam sembahyang lohok? Nabi baca surah apa dalam sembahyang lohok? Surah apa? Ada. Tapi nak tahu panjang tak panjang? Kawan tu balik padang. Balik pada padang ni lah, pada benang tu kata. Balik pada tadi. Waktu selisih nak balik rumah, dia balik betul. Lalu orang tu Nabi tengah takbir, baru takbir lohok. Dia balik rumah, dia dah bersiap, dia main. Dia takbir. Bila Nabi rokok, dia baru tahu, lah, rokok agama. Tu dia. Keadaan balik bersiap main tu, masih rokok pertama. Ini disebut dalam kitab Nailul Awqar bagi Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Ini di antara, bukan setiap waktu, untuk setiap hari itu, tapi Nabi biasa buat lah. Jadi kalau tuan-tuan nak kenal, buat tengok. Sembahyang, main lohok masak semua boleh jadi imam. Tapi tuan-tuan test roket tengok. Sembahyang sak, lepas tu saja baca lagi banyak. Ajarlah kat pertama tu buat 5 minit. Oh dia. Kat kedua buat bagi 3 minit. Kan. Tengok apa orang nak kata lepas pada saya. Jangan cerita pasal lah. Kali dia buat, dia pangkah sampai kiamat. Abang tu kata kan, jangan buat. Maka jika ia tidak sujud sertanya, nescaya batallah sembahyangnya. Jadi macam mana? Itulah keadaan makmum. Imam buat, kita kena buat. Tidak ada keuzuran bagi kami. Dan demikian juga batal sembahyangnya jika imam meninggalkan sujud tilawah, maka tiba-tiba ia, yakni makmum, sujud. Pagi Jumaat, imam baca innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Muslimat di belakang. Tak nampak apa-apa. Dia pun sujud neruk-nerak. Dalam kalau muslim ada, muslimat tak ada muslimat. Kan? Patut masjid tuan-tuan rasa suram, tak percaya. Muslimat tak main. Kalau muslimat main tu seri lagi. Tapi ada agak-agak kan. Main dengan adil tak pergi main. Kan? Masjid gua ni seri hari-hari. Muslimat kadang ramai lagi. Kan? Jadi muslimat tak nampak. Dengar Allahu Akbar, mereka pun Allahu Akbar, pakai sujud. Muslimin pula terbagi dua. Tu imam duk ni, hak ujung tu bukan tak tengok dah, dia innama ya, sujud tu ni. Padahal pagi tu memang imam sengaja tak sujud. Dia nak rokok. Memang dia nak rokok, dia rokok. Kan? Bila sujud, nak belakang pakat-pakat baca. Sajada wajhiya lillahi khalaqahu وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Tiba-tiba dengar Pak Imam, Sami Allahu liman hamidah. Sudah. Nampak apa? Hak tengah sujud tu pun apa buat kan? Aku nak turik yang tidak dengan dia ke? Aku nak mengkik rokok sendiri ke? Dan aku nak mufaraqah dengan dia. Nampak kan? Kalau jadi begitu kan? Mari kita test market ni orang. Kalau jadi kita nampak mana? Kita ingat imam sujud. Kita sujud, terima rokok. Waktu tu
Kalau jadi begitu, boleh niat mufaraqah. Tapi ingat, jangan pergi sambung sembahyang dalam keadaan kita duduk antara dua sujud. Masih ada orang yang buat. Dia jadi bukan depan saya lah, saya tak imam. Jadi ketika saya imamkan dia, tak ada mengira. Dia mufaraqah dengan saya, sujud turun, tapi mufaraqah. Lalu dia duduk antara dua sujud. Dia sujud kali kedua, dia duduk tayat akhir, dia bagi salam. Mufaraqah tak kisah terpulang pada siapa-siapa nak mufaraqah, tak ada masalah. Tapi biar kena cara. Kalau dia mufaraqahkan sujud itu, maka dia wajib kena berdiri balik dan merokok. Contohnya, katakan saya tersilap ikut Tok Imam. Tok Imam rokok, saya sujud. Saya sujud. Jadi tengah-tengah sujud itu teringat. Dia bawa sami Allah Alhamdulillah, kita pun merokok. Niat merokok. Aku berpisah dengan imam. Terus berdiri. Tok Imam terus sujud. Dia rokok. Kita berdiri. Dan kita dalam merokok. Kita nak sambung baca apa, kita nak rokok. Terpulang pada dia. Kalau saya hafal, saya sambung je. Tataja junubuk sampai habis. Jadi saya sembahyang subuh pagi itu macam biasa, macam orang yang doa. Tapi Tok Imam yang subuh pagi itu dia kena orang. Dia rokok dan dia biar orang tak habis surah sajadah, tak kira dia baca surah insan sekarang baru dia buat. Jadi kita mufaraqah, nak sambung boleh baca tataja. Kalau tak mau sambung atau tak tahu sambung, bila kita berdiri lepas pada sujud tilawah dan kita telah mufaraqah, niat mufaraqah ketika itu berdiri, barulah turun rokok. Allah. Tak payah baca apa. Yang pentingnya lepas sujud berdiri dan turun rokok. Bagi contoh, bila kita sembahyang bersama imam, imam baca surah Al-A'raf. Hujung sekali ayat 200 lebih itu ada ayat sujud. Jadi habis surah dan ada ayat sujud. So imam boleh sujud, kita turun sujud, dia bangkit berdiri dan kita berdiri, dia rokok terus. Boleh. Dia tak ada masalah. Kalau jadi kes tu imam tak sujud pada pagi Jumaat, boleh kita mufaraqah. Kalau nak ikut boleh tak Ustaz? Kalau nak ikut, cerita dia tadi tu imam tak sujud, kita pergi sujud. Maknanya kita telah menambah. Okay? Bila kita tambah tu, kalau ikutnya batal. Hukum dia. Kalau kita tahu tu imam tak sujud, kita gagah sujud, confirm batal Allah. Tapi kalau kita sujud tak tahu, maka hukumnya tak terbatal kita ni imam. Kita boleh bangun balik. Waktu tengah-tengah sujud, sajadah wajah tadi, imam sebab Allahu liman hamidah. Jangan gabra. Setengah orang tu dia gelabah bewak. Bawa gelabah bewak, tak terkejut bewak kan? Main dengan aku tak nak tegak lagu ni. Tiba-tiba Tok Imam sampai Allah Alhamdulillah. Ketika tu dia bangkit diri, Tok Imam yang sampai Allah Alhamdulillah tengah kita, Tok Imam turun sujud, dia rokok macam biasa. Maknanya teruskan ikut imam, cuma terlewat sikit. Okay? Lepas pada sembahyang, ajak Tok Imam pergi menjawab sekali. Ajak Tok Imam pagi ni saya nak belajar Tok Imam. Jangan pergi marah dia lepas tu. Ajak pergi menjawab sekali. Agak-agak kalau mesin derian, dia cari derian tak kak. Cari kat mana bulu derian tu. Lepas tu, tepuk bawah dia. Awak buat tu, tanya dia kan. Kalau dia jawab, buat apa tu? Kalau buat apa tu memang dia tak tahu. Memang dia tak tahu. Dia tak pernah duduk sembahyang subuh saja dah. Tiba-tiba orang turut jadi imam. Cuma dah ada papan. Papan tu dia baca. Dia ingat ayat sajadah tu wakaf. Berhenti betul boleh. Dia pun pergi sujud. Kalau ada begitu, maknanya terang-terang itu. Pokoknya dia tak tahu tak bisa. Kita pun semua ada pengalaman first time sujud tilawah. Ada pengalaman first time jumpa ayat sujud tilawah. Maknanya kali pertama umur berapa kita pergi sembahyang subuh sajadah di masjid. First time tu. Cuba bayang tu. Umur 4 tahun, umur 14,
macam boleh jaya lah. Kenapa? Duk asrama. Duk asrama Mata Mahmud mana Sarain. Takkan Mata Mahmud tak sembahyang subuh saja. Duk pondok ya. Duk mengaji pondok lain. Duk guru. Dan makrifah yang ada orang betul kan? Itu jumpa. Tapi hak tak mengaji kita kata cara mendalam ni. Ramai yang budak sekolah menengah bisa saya tanya. Siapa bisa sembahyang subuh saja dah? Tunggu guru buat camp dulu pemuda pengalaman. Kalau tak ada camp, tak ada tamrin, tak ada kursus, okay? Tak jumpa lah. Tak lagi bimbang sampai 4-50 tahun dah umur. Anak ada 4-5 orang lah. Sekali tak pernah sembahyang subuh di masjid pada hari Jumaat. Tak jumpa yang sujud. Sebab tu, kita buka balik video yang kawan tu viral sebelum PKP tu. Kan ada satu kes, kawan tu viral, dia pergi semayang di tempat tu, tiba-tiba orang sujud. Dia rakam. Dia kata, weh, tak mana orang ni? Banyak. Kan ada tu, duduk viral tu. Tu tanda kata apa? Tak berarti. Yang duduk pergi viral, tunjuk seolah-olah macam orang ni sesat. Dia orang berarti. Tu, jadi masalah dia. Kalau bukan Facebook, cari netizen, kata macam-macam. Lah ni, tak tahu cari pasal dengan Facebook lah tuan. Kalau boleh padan buat kau Facebook, meluat tengok orang kita kan. Benda simple ni. Contoh, orang Melayu kita kan. Kemarin, Menteri Kanan Bahagian Keselamatan duk cerita pula COVID. Mereka duk syarah apa? Terbikak di belakang itu apa dia? Helikopter belakang itu apa dia? Dia duk pegang mari dah belakang. Betul mari itu ada anak ni, ada nakam ni. Dia pada bukan hal ni. Ini aku bila 60 ringgit. Ada orang bincang tu. Kawan labak kluster ni, dia pada bincang kluster tembikak. Kluster jual barang-barang. Tak faham pakai. Dia macam minda orang. Dan hak tu tuan menjadi benda yang disukai paling ramai. Like itu kalau buat benda-benda pelik itu, orang paling suka. Dia sembahyang dia kata pelik. Maksudnya dia tak usah sembahyang dulu. Jadi siapa yang imam sujud, imam sujud, dia tak sujud, batal. Yang kedua, imam tak sujud, dia pergi sujud, batal. Kerana menyalahi imam. Dan makruh hukumnya membaca makmum ayat sajadah di belakang imamnya. 3. Masalah pertama, imam sujud, makmum tak sujud, jelas. Masalah kedua, imam tak sujud, makmum sujud, jelas. Dua-dua batal. Macam mana pula kalau makmum pergi baca ayat sajadah di belakang imam? Okay, kita bincang masalah baca surah. Boleh tak makmum baca surah lain, imam baca surah lain? Asal masalah membaca surah itu sunat hayat. Makmum kah dia, imam kah dia? Dan disunatkan bagi salat jemaah, imam memperdengarkan, memperkuatkan bacaan surah untuk didengari oleh makmum. Maknanya tujuannya untuk makmum menghayati bacaan imam. Ketika itu kalau imam tengah baca, makmum dengar, dapat pahala sunat. Diam saja dengar sunat. Dan imam baca dapat pahala, dapat. Satu huruf dalam solat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Al-Quran bila dibaca tanpa wudu tak mayang tu. Duk saja anak betul oleh Allah. Tak kalau turun tangga betul lah. Kan? Orang yang turun tangga tu langkah betul nak tangga tu dia langkah 2. Terbuka doa betul. Tapi nama nak betul tu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baca di dalam sembahyang tanpa wudu dapat 1 huruf 10. Jadi Fatihah, bismillah saja 19 huruf. Lok sembahyang, dia bismillah dapat 190 pahala. Dia pendek sembahyang, dia baca bismillah pula,
19 kali, ada pendapat kata 50, ada kata 40, dia naik lah, ada kata 30 juga, maknanya naik sikit. Jangan ada, katalah kali 40. 19 kali 4 itu ada 76. Betul? Ke 67. 7 kali 9, 9 kali 4 36 kan? Jadi 76. 760. Kalau dia baca dalam sembahyang kali 70, betul? Sudah 19 kali 7 berapa? 1300 lebih. Naiklah. Tapi kalau dia baca dalam solat, wajib ada wudu dan mentadabbur maknanya, menghayati, dia dapat 1 huruf 1 menit. Kan? Tu imam baca seorang Ustaz mengaji dapat fatih ya. Saya nak baca tak? Tak. Kamu biar tu imam baca, kamu dengar ya. Pahala dengar dengan kawan tu baca, dapat sama. Jadi mana lebih baik? Tuan-tuan nak pergi kerja dapat gaji kan, nak duduk saja dapat gaji? Tak tanya kan? Ni amal-amal ni, saya kata tuan-tuan berhenti kerja. Kalau tuan-tuan berhenti kerja, saya bagi seorang-seorang 15,000 bulan. Berempat berhenti. Kenapa? Pasal duduk saja dapat duit. Jadi maknanya kalau makmum dibaca dalam keadaan imam tengah duduk baca, dia pergi lawan dengan imam, makmum dapat apa? Tak dapat apa-apa. Saat ini pahala. Ya, kerana dia melakukan perkara yang makruh. Bismillah boleh pahala, tapi ada tempat bismillah tak dapat pahala. Pasal apa kata gitu? Ini kita dengar. Tak disunatkan bagi muadzin menyebut bismillah sebelum azan. Kalau sebut, tak ada apa. Dan tak sunat. Itu ialah. Tak apa kalau tak betul, tunggu mati. Lepas tu tengok, dapat tak dapat. Pasal ni, ulama sebut berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan kepada kita. Tak disunatkan menyebut bismillah ketika niat ihram. Nak sembahyang pun tak sunat bismillah, nak azan tak sunat bismillah, nak qomat tak sunat bismillah, nak ihram tak sunat bismillah. Siapa sebut jadi makruh. Sebab tu hukum bismillah pun ada 5. Ada hukum wajib kena baca bismillah, ada hukum sunat baca bismillah, ada hukum makruh baca bismillah, ada hukum harus baca bismillah, dan ada hukum haram baca bismillah. Bila wajib? Dalam sembahyang, dalam surah Fatihah. Siapa yang berpegang dengan mazhab lain, dia mazhab Syafi'i, duk pergi bahas. Nak tak apa Ustaz, Syafi'i ya keras kan? Pula dah. Kan? Dia kata Syafi'i keras. Dia tak tahu dalam mazhab Syafi'i ni banyak benda yang lembut. Dia pergi kaji tang tu je kata keras. Hak lain tu sebab tu kalau kita tak tahu, kita tak cinta mazhab kita ni pun kita tak kaji berapa. Kita ada kira mazhab kita ni dengan main jemaat 40 orang. Itu masa PKP radio ni dibuat 3 buah masjid di lockdown saat masuk masjid gua. Ada pihak yang cuba nak pastikan jemaat kena buat. Ya. Pihak ni ialah ada orang dia usaha lah. Lepas tu dia berhujah. Dia kata 40 orang tak apa. Kan? Kita lepas tanggungjawab ni nak jawab dengan Allah Taala. Ada kata gitu kan. Nak jawab dengan Allah Taala. Lepas tu hujah-hujah aja Kementerian Kesihatan kata tak boleh, bahaya. Sebab kita bimbang kluster waktu tu salah kan. Menjadi kluster ataupun virus yang disebut sebagai super spreader. Takut dia tersebar dengan cepat. Dia kata dah tadi ambil harian 12.
12. Memang juga. Kita tak ada masalah. Nak suruh 12 kita pergi 12. Nak suruh tutup terus pun lagi syok. Masjid suruh tutup. Kita. Duduk ke imam, duduk saja dapat duit. Tu contoh kan. Dah kata. KKM keras. Tak boleh. Saya bertanggungjawab sebenarnya. Dah kata itu. Bagi contoh lah. Jadi maknanya, kita kena syafi'i tentu lah. Yang apa-apa tuan-tuan, kita ni kena pastikan sungguh-sungguh supaya kita kena faham tentang mana titik tolak yang sebenar supaya kita tak jadi orang yang buat salah. Jadi imam baca surah, dengar. Kan? Masalah Ustaz, dia baca surah kita tak faham. Pula dah. Nak suruh tu imam baca surah kita faham. Mari saya baca surah satu, kita faham dan tak faham mana. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Cuba kat kanan yang 5 ayat tu semua dia tahu mana. Maknanya Surah Al-Falaq ada 5 ayat. Surah Qul Huwallah ada 4 ayat. Minta maaf, ada 4 ayat. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Jumlah semua ni 15 ayat. Siapa yang kalut sehari tak ada baca Quran, sebelum tidur bacalah 3 surah ni. Kerana dia telah melunasi hak dia pada hari itu terhadap Al-Quran. Sebab Al-Quran ni paling orang nak baca sehari 15 ayat. 30 minit tak sampai. Tambah tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, qul huwallahu ahad. Tu dia 4 saat. Haram tak betul. Tak betul. Tak nak tanya kita. Qul a'udzu birabbil falaq tadi. Ya tak cip pegang headset lah. Buka. Makna surah falaq mau nanti tutup. Dah lah puasa dalam sekolah dulu pun dia dah lah pun pegang headset. Nak tanya, maknanya hak kita ada biasa dengar pun kita tak tahu lagi. So, imam baca surah yang kita tak faham, tak jadi isu. Al-Quran ni dengar tanpa faham pun boleh. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kamu memberikan perhatian dalam pendengaran. Quran tak kata wa idza quri'al Qur'an fasma'u, tapi fastami'u. Fasma'u dengar, tapi kalau fastami'u dengar betul-betul. Istami' ya aulad, dengar betul-betul ya anak-anak. Kalau isma' ya aulad, dengar ni bolehlah apa, tapi kelak dengar kiri. Tapi kalau istami' dengar betul-betul. Quran kata fastami'u, dengar betul-betul. Lahu bagi Al-Quran itu wa ansitu. Ansitu diam, dengar dan diam. Ramai orang dengar tapi cakap. Ni dengar tapi itu lebar. Ansitu digunakan lafaz ansit. Ansit diam. Selalunya orang Arab nak kata diam, dia tak kata ansit. Dia kata uskut. Diam. Uskut diam. Tapi kalau ansit, maksudnya diam antara uskut dengan diam ansit ada beza. Uskut maknanya diam mulut. Diam mulut. Tapi kalau ansit, diamlah mulut dan seluruh anggota. Beza. Itu Allah memilih setiap lafaz-lafaz dalam Al-Quran dengan nilai yang terhebat. Kita belum menjadi ahli ya, belum masuk kita semua belum menjadi ahli ya. Jadi dengar boleh faham. Baik kalau dia baca juga apa? Boleh. Syaratnya apa?
sekiranya bacaan imam itu tak didengarinya. Imam pakai mic kalau masjid saya tu kita pakai bateri sebab boleh biar tahu. Kadang-kadang saya tahlil di depan kali bulan puasa saya buat tahlil di depan kami pasang kemah di padang Alpano dalam dia tangkap ni. Jadi pakai mic tu saya try sekali, saya pergi dekat dengan bucu rawan pakai mic tu. Tapi jenis kena pakai jenis tua. Jenis muda tak mau, nak jenis tua. Nama tu TOA, tua. Bukan kata orang tua. Pergi hujung tu, dia tak ikut. Katalah saya pakai mic tu. Tengah-tengah Maya Aisyah, baru hawaladhalin, tiba-tiba bateri habis. Dengar dekat pelosok. Tak lain tak dengar. Maka sunat ketika itu, bagi yang tak mendengar, baca surah sendiri-sendiri. Itu maksudnya, makmum membaca surah sendiri. Okey, baiklah, kata makmum baca surah sendiri. Tapi bezanya, makmum di belakang imam baca ayat sajadah. Imam baca ayat lain. Apa hukumnya? Makruh hukumnya. Itu satu. Kemudian, isu ya, jika makmum turun kerana sujud tilawah di belakang imam, kemudian tiba-tiba imam angkat kepalanya daripada sujud sebelum makmum letakkan dahinya ke bumi. Okey, ini satu isu lain. Saya nak sentuh tadi. Kalaulah dia baca sendiri surah sajadah, boleh tak dia sujud dengan bacaan yang tadi? Hukumnya tak boleh. Kalau dia sujud, hukum macam tadi. Imam tak sujud, makmum sujud, hukumnya batal juga. Baca dah makruh, sujud batal. Isu nombor 4. Kalau Tok Imam dah turun sujud sampai ke tanah, makmum ni tak tahu pasal apa, slow motion. Boleh jadi macam ni tu. Tok Imam sampai ayat tengah-tengah kan. Tentang sebelum ayat sajadah. Faduku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha. Bila Imam baca ayat tu, yang makmum ni tengah baca Fatihah. Pasal dia main lambat sikit tadi. Dia main lambat sikit, dia baca Fatihah. Sampai yang faduku bima nasitum, dia baru ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ketika itu Imam innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha, dia pun siratal ladzina an'amta 'alaihim. Imam dah habis sampai hujung, wa hum la yastakbirun ghairil maghdubi 'alaihim. Dia pun tahu Imam sujud Allahu Akbar. Bila Imam sujud, dia pun amin. Allah. Tengah ada Allahu Akbar. Ni kepala makmum. Kemudian makmum ni turun-turun baru nak sampai. Tok Imam pun Allahu Akbar. Tanggung daripada sujud ke berdiri balik. Jadi cerita makmum ni banyak berlaku. Apa yang makmum ni kena buat? Kata musannif, bila kepala Tok Imam dah terangkat daripada sujud tilawah, sebelum makmum letak dahinya ke bumi, maka makmum tidak boleh sujud lagi. Ini penting. Ini nak buat bagi soalan. Betul tak kalau tak? Sujud cepat-cepat lah. Kalau kita tengah sujud, Tok Imam angkat kepala, rupanya Tok Imam baca tasbih sekali, kita baca 3 kali. Lambatlah sikit. Itu tak boleh. Ini Tok Imam dah sampai, kita tak sampai. Dia angkat kepala dia dah, baru kita nak sampai. Hukumnya apa? Tak boleh sujud dah. Jelas? Dan jika ia terus sujud, kalau dia gagah juga, kalau dia terbiang, orang kata dari gantai, bahasa penyam tu. Kalau dia gantai dan dia juga, nescaya batallah sembahyangnya. Pasal apa pula dah? Tadi kalau tak sujud, batal. Ni nak sujud pun batal. Tak mau sujud pun. Hal lagi teruk. Tak mau mayang. Mayang rumah. Dia rumah boleh tengok Tuhan. Dalam nasyrah. Dalam tarakai. Tak kata apa. Ya. Surah sajadah. Dia puncanya kerana apa? Waktu tu
dia dikira macam menambah rukun. Maksud apa tambah rukun? Pasal imam dah tak ada, orang tu dah berhenti. Kira orang pandai-pandai lah. Nak sujud. Tapi tak ada apa itu nak maki. Jadi nak pesan pada imam lah, kalau ini pun dah sujud baca sekali, lepas tu panggung awal pula. Jadi maknanya baca dengan kadar yang sederhana supaya makmum semua sempat sujud sekali. Bacalah sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Takkan tak ada sujud pun baca ayat tu. Kalau ada makmum tak sujud juga, jadi dia tu kita kalau nak ambil hati semua orang ni tak jenis slow motion tu, biar dia slow. Dia tidak sendiri lah lagi. Kita angkat kepala, dia tak ada sujud, dia kena angkat balik. Kalau dia gagal sujud, batal sembahyang dia kerana ia menambah rukun dalam sembahyang. Kata musallin lagi, dan tempat mengikut imam itu telah luput. Berjalan tu. Tempat mengikut imam tu terlepas bila terlepas, tak gaduh nak buat. Sebab kita buat kerana imam buat. Sekarang imam dah buat, tak sah duk ulun nak buat. Dengan mengangkatkan imam kepadanya daripada bumi yang tempat sujud sebelum meletakkan makmum darinya atas bumi. Dan masalah ini tidaklah seperti masalah mendahului imam dengan satu rukun. Dia tak sama. Kalau kita turun sujud tu imam baru i'tidal, tu kita dahulu satu rukun, tak batal macam ni. Tak ni kita terlepas rukun. Tadi ni sujud tu tambah dulu satu rukun. Ni takkan nak sempurnakan rukun ikut imam tu. Luput. Bila luput, tak gaduh nak buat. Bahkan masalah ini adalah masalah tambah rukun dalam sembahyang. Confirm. Mana-mana orang imam ke makmum ke, dia menambah rukun dalam sembahyang, hukumnya batal kalau dilakukan dengan sengaja. Ada kemarin dulu kuliah dengan muslimat di Masjid Wak. Dia bertanya soalan berkaitan dengan imam menambah rakaat dalam sembahyang, kan? Macam makmum dah cukup. Itu masalah yang selalu sangat terjadi. Tapi ada baru-baru ni berlaku pula, dia faham saya, imam bagi salam sembahyang maghrib rakaat kedua. Allah. Duk tahiyat awal. Dia puas selawat dan Allahumma salli ala Muhammad. Imam tak bagi ni. Rupanya kawal lajak bifil alamin innaka hamidun majid. Bagi salam. Kan, bagi salam. Hati-hati. Kalau kita duduk tahiyat awal, imam bagi salam, cepat-cepat berdiri dulu. Diri dulu. Jangan teguk dulu. Ada setengah orang, imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ni semua duduk. Subhanallah. Itu dia kira dah batal. Pasal kita teguk bukan pada tempat. Lepas buat apa? Kena berdiri dulu. Bantulah ketika berdiri itu, jangan baca perjalanan lagi. Teguk. Subhanallah. Confirm tu imam ni kalau tengok makmum semua kat diri, dia seorang yang duduk. Confirm dia salah. Jangan-jangan lah tu imam tu keras juga. Berdiri mana tu? Mayang cukup lah. Tak tu imam pun kan bini cengih juga. Bila bini cengih duduk letak tak waktu dia serabut kepala sama-sama. Bini jumpa pula mesej dia dengan web mana lah. Contoh lah. Ni lagi kata-kata cerita tu imam buat pula. Tak, saya puasih. Puasih pun kata juga kadang-kadang. Nak kata kau kan janda macam tu mesej tanya mana lah. Ada janda ni mesej tanya rumah sewa ada tak? Kau panas kau? Awak tak ada orang lain nak tanya? Buat mana kan?
Tuan-tuan tak tahu. Ha? Kami ni tempat bergantungnya janda-janda. Tak kaya apa? Ha? Jadi kita ni pun bukan layan. Orang tanya. Orang berbudi, kita berbahasa. Kan? Orang lagu tu kita pun layan tu. Bilik terus. Aduh, orang nak buat tu kan. Kita tak tahu pun lagi mereka hidup datang pada rumah tu. Kawan tak tahu. Contohnya, jadi tu imam ni pun serabu oleh kerana bayang berkaat bagi sana. Mujuk tu imam sedap. Tu imam sedap. Ada makmum, dia diri itu dia mufarakah, dia semayang Allah. Ada makmum tunggu. Jadi ada yang ikut tu imam bagi salam. Mula dah. Hak ikut tu imam bagi salam tu pun takkan nak kata serabut dengan bini juga. Dah, tu jenis pak turut betul-betul. Sampai pengikut setia. Tu kata. Ada manusia dulu tu kan. Ada pengikut yang setia terus tengok. Kita salah boleh ikut. Ada pengikut yang faham. Kita salah tak ikut. Kita betul tak ikut. Ada pengikut yang kira dia untung aku ikut. Hak rogi pun tak ikut. Rogi lah tunggu tak imam nak bayar kali. Dia mau faham. Macam mana? Dia masalah tambah rukun. Maka masalah ini serupalah dengan masalah makmum membaca ayat sajadah, kemudian sujud tilawah di belakang imam untuk bacaan dirinya. Demikianlah disebut dalam kitab Ar-Rawdah. Jadi dikiaskan masalah ni sama dengan masalah tadi. Kalau imam baca satu surah, makmum baca surah sajadah, pergi sujud seorang-seorang, itu namanya tambah rukun. Ini dia lambat turun sujud sehingga imam dah bangun, dia tak sampai lagi di tanah. Ketika itu tak perlu untuk terus sujud, patah balik. Patah balik tak tahu Ustaz, ni turun main-main. Tak bukan turun main-main, turun suruh dah. Tapi tak dapat kesungguhan yang betul. Tu imam dah tinggal. Bila tu imam tinggal, kita pun tak kena belajar. Macam ni lah kot. Kita PKL, janji nak singgah Bukit Merah. Tiba-tiba lambat, speedy kereta lambat. Orang lain dah habis menyorok dah waktu, orang tolak dah. Takkan kita nak berhenti menyorok? Korbankan sarapan kita tu, menyorok kita tu. Bawa sekali, bawa dah di sana kita boleh makan tengah hari sekali. Itu lah. Ni tu hang nak singgah. Buat kau aku tinggal. Orang yang tinggal 10 minit, aku tinggal 12 minit. Betul, bawah orang tinggal. Ni kes kalau makmum terlambat daripada imam. Nak perhabis masa banyak ni. Tuan-tuan, nak perhabis kan? Tunggu bulan depan lah. Nak paman. Jadi, buka soalan satu dua kawan. Ada soalan? Tuan-tuan malu nak tanya masalah mikrofon. Ataupun kalau ada masalah nak tanya, kata pesan lalu, tulis kan, letak bawah jawab ni kan, saya boleh respon. Waktu kuliah muslimat tu, respon letak kan, respon soalan, habis masa tu ya. Apa dah? Mula dengan jawab soalan. Tak apa dah, tak tanya tu mana dia faham. InsyaAllah. Faham-faham pun, saya nak faham terang. Dan untuk faham-faham pun, jadi. Semua yang asal. Di masjid saya pun masuk rakaat kedua. Rakaat kedua, bulan takhir jadi imam. Jadi saya pun masuk-masuk, tak keluar, kita lambat kita rezeki kain keluar betul. Diri pasal tak imam apa. Jadi imam apa. Jadi kita pun tak boleh apa. Sebelah saya ada seorang kawan yang tak pernah tinggal kuliah. Ini saya nak faham. Dia orang memang kaki mengaji. Kata tuan, ngaji. Setiap kali mengaji itu, kalau kita kata minta terbang, mesti dia bagi terbang. Baguslah, sebentar lagi orang muda lagi lah. Tapi bawah pada saya. Tapi yang saya peliknya, dia pergi takbir, kemudian dia rokok lepas berimam yang tidak. Maknanya, dia takbir, dia baca Fatihah dulu, lepas itu dia rokok. Lepas pada imam yang tidak, sebelum imam sujud, dia dah tidak lah. Sah semayang, tapi sebenarnya masa dia takbir tu, kalau dia turun untuk rokok tu, dan mendapat rakaat. Tapi dia sengaja tak mau ambil rakaat tu,
Kemudian mujuk dia tambah betul. Cuma saya tak pasti dia tambah tu satu ke dua balik. Pasal dia bagi salam dulu dah. Dulu. Maknanya kalau lah dia tambah cuma satu, dia kira tadi dia rokok sendiri tu dapat rakaat. Habis mana? Yang ni nak ceritanya berlaku kepada orang yang ngaji hari-hari. Jadi kalau masih lagi tak jelas, kena berjelas. Dan ada setengah orang, kita nak cerita ni, dia tak nampak kata dia buat ke tak buat. Dia tak lekat di fikiran dia. Dia kira, insyaAllah, boleh ikut, gitu lah. Maknanya dia bergaji takkan, tunggu insyaAllah. Bukan kerana nak ambil input tu sebagai perkara diri. Moga-moga tak jadi kita. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Nabi kata, aku cuma tabung ilmu kat kamu. Allah yang nak bagi kefahaman. Maksudnya semuanya serah pada Allah. Sebab tu kita pesan sebelum mengaji ni, walaupun tu guru tak suruh baca, kita tak kena baca Allah. Kita tetap baca Allahumma fa'na bima 'allamtana ataupun Allahumma ftah 'alaina. Dibaca tu untuk tujuan bagi hati kita jadi terang waktu kita mengaji itu. Yang paling penting sekali ilmu ni nak lekat. Ilmu ni kalau dia lekat tuan-tuan, syok. Tapi tak mau lah lekat ke puan ria tak bawah tu. Ada agak ilmu banyak lekat ramai tapi tak mau ramai tak. Jadi tak mau. Jadi biar lekat supaya kita boleh menjadi penyelesaian masalah ketika berlaku tuntutan masalah itu berlaku, kita pun boleh tolong selesaikan masalah masyarakat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.